Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus menuntut ilmu, dan kita harapkan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dan kekuatan untuk beramal, dan yang paling penting Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar, mempermudahkan jalan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tentang perkara yang besar yang berkaitan dengan malahim ataupun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat, menjelang kiamat. Ianya merupakan satu peristiwa yang wajib kita imani, yakni kita beriman dengan kejadian yang bakal berlaku ini. Hanya Allah yang mampu untuk membicarakan, dan tidak ada siapa makhluk siapa pun mampu untuk membicarakan perkara yang akan datang, kerana ianya merupakan sifat rububiyah, ketuhanan yang mengetahui perkara yang gaib yang akan datang. Kalau ada manusia yang mengatakan begitu, itu hanya penipuan, satu, dan kedua, itu mungkin kebetulan. Namun hakikat tidak ada siapa pun yang mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang, kerana itu adalah milik Allah. Jika ada yang cuba nak mengatakan mengetahui, maka dia telah merampas sifat rububiyah, ketuhanan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Dalam ayat Al-Quran juga menceritakan hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Okey, jadi ianya amat penting kerana ianya berkaitan dengan masalah kerububiahan, ketuhanan yang bukan sembarangan sifat. Ya, yang jahat, orang-orang yang jahat cuba nak mengambil sifat-sifat ini, ya, seolah-olah mengetahui perkara yang ghaib. Maka ia merupakan satu kekufuran yang besar yang berlaku di kalangan masyarakat umat Islam, yang mana mengaku dirinya seperti wali-wali ataupun golongan sufism yang mengaku tok guru, dia mengaku kasyaf, mengetahui perkara yang ghaib. Na'udzubillah min zalik. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sambung balik pelajaran kita, muka surat 241, berkaitan dengan kita An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, ataupun bencana dan perang akhir zaman sebagaimana yang Rasulullah khabarkan. 241, ciri-ciri Isa putra Maryam, ciri-ciri manusia akhir zaman, disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailata usriya bi laqitu Musa rajulan adama tuwalan ja'dan ka'annahu min rijalin shanu'ah wa ra'aitu Isa rajulan marbu'al khalqi ilal humrati wal bayadi sabitar ra's." Pada malam hari diisrakan, aku melihat Musa, seorang yang berkulit sawo matang, berbadan tinggi dan rambutnya kerinting bagaikan seorang syanu'ah. Dan aku melihat Isa sebagai seorang yang berdada bidang, postur tegak atau kekar, kulitnya merah agak keputih-putihan, sedangkan rambutnya ikal. Jadi ini di antara perkara yang menarik berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Perkara ini adalah perkara keimanan, bukan andaian atau cerita dongeng. Pertama, kita beriman dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kerana itu, perkara itu merupakan asas kepada penentunya kedudukan yang telah dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar gelaran As-Siddiq itu disebabkan dia membenarkan Rasulullah berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu kita beruntung, kita di akhir zaman boleh membenarkan. Kenapa? Di zaman dahulu tak logik di akal, memang tak logik pada zaman dahulu dengan teknologi yang tidak ada. Unta nak ke Mekah ke Baitul Maqdis makan masa hampir sebulan. Tiba-tiba satu malam
ya. Tetapi bila kita berada pada hari ini di zaman yang dahsyat teknologinya, perjalanan yang jarak begitu hanya makan 1 jam saja, ya, kejap saja. Baik, jadi ini merupakan satu perkara yang alhamdulillah Allah tunjukkan sekarang ni dah ada. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak begitu kan, kita nampak begitu, ya. Peristiwa yang akan datang, peristiwa yang berkaitan dengan alam akhirat, berkaitan dengan syurga, neraka, semuanya kita akan saksikan, ya. Walaupun tak nampak di sini hari ini, namun ianya adalah realiti yang akan datang, yang mana Allah dah ceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Maka berimanlah, kerana bila kita beriman, maka kategori ataupun sifat-sifat as-siddiq itu akan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang membenarkan. Kerana iman itulah yang membenarkan apa yang tak logik di akal, tetapi ianya akan berlaku satu hari nanti, ya. Lepas kita mati, kita akan berada di alam barzah, kita akan berada di alam mahsyar. Pada hari itu dah menyaksikan berbagai-bagai selama ini kita bicarakan. Tetapi pada hari itu, waktu kita berada di alam barzah, kita dah melihat apa yang pernah kita bicarakan. Dan bila kita melihat di alam akhirat, lagi realiti yang sebenarnya yang pernah dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, berimanlah, ya, beriman. Mudah-mudahan dengan keimanan itu Allah masukkan kita di kalangan minas siddiqin. Kerana benda yang tak nampak, yang kita tak boleh nak gambarkan, tapi ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, kita benarkan saja. Maka mungkin boleh menyebabkan kita termasuk di kalangan minas siddiqin. Yang 4 kategori di kalangan orang mukmin ataupun orang yang terbaik ini, apa dia? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Confirm kita takkan dapat di kalangan ini. Wasiddiqin, di situ ada peluang kita membenarkan, boleh mendapatkan title siddiqin. Wasyuhada, memerlukan mati syahid. Wa minas wassalihin, itu pun mungkin kita akan perolehi. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Isra adalah peristiwa yang berkaitan dengan keimanan. Oleh kerana itu, bila membicarakan persoalan Isra, jangan guna akal, guna dalil, guna dalil. Kenapa? Bila kita masuk bab akal, dia akan rosak dalam bab ini. Kenapa? Di situ bermulanya kita ialah peristiwa Isra baru je berlalu kan. Okey. Di mana dalam peristiwa Isra itu, kalau kita gunakan akal, hadis-hadis yang sahih dan dalil-dalil daripada Al-Quran akan hilang secara automatik, ya, disebabkan gunakan akal. Tetapi bila kita gunakan mengikut panduan hadis dan Al-Quran, akidah kita akan terselamat. Misal contoh, bila kita masukkan perkara itu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW menggunakan akal, maka yang keluarnya capal. Dia tak keluar Ar-Rahmanu ala arsyistawa, pertemuan para nabi, dia tak keluar. Dia keluar capal, yakni kasut, ya, yang menyebabkan mereka memuja capal, ya, mengabdikan diri untuk capal, lepas tu letak kat kepala, letak kat songkok, letak semua. Akhirnya kan keaslian cerita Isra Mi'raj tu hilang. Di mana adanya Arash Ar-Rahman hilang, di mana Nabi Rasulullah turun naik bertemu dengan Allah tu, ya, mengisyaratkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa hilang. Yang muncul capal. Aduh, sakit. Ya, ini di antara masalah yang berlaku bila kita tidak fokus kepada hadis-hadis yang sahih, ya, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik dan Al-Quran. Baik. Jadi di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj kita tahu bahawa Rasulullah bertemu dengan roh-roh para nabi dan bertemu dengan Isa alaihissalam, ya. Pertemuan Isa itu bukan roh, ya. Bagaimana wallahu alam, kita tidak akan bicara banyak kerana persoalan itu Rasulullah yang menceritakan apa yang dia bertemu dan apa yang dilakukan. Jadi kita beriman hak situ, jangan kita masuk persoalan yang bukan milik kita untuk membicara panjang. Dan kita menyaksikan Rasulullah bercerita dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mana dia bertemu bukan sekali. Pergi tu sekali, balik tu berapa kali? 9 kali. Pasal turun naik. Pasal Nabi Musa lah yang kata pergi naik balik, turun balik, pergi naik balik, sampai dikurangkan
waktu menjadi 5 waktu. Berarti 9 kali 5 45 kali dia turun naik mengisbatkan Ar-Rahmanun di atas sana, ya, yang menjadi bukti kepada kita. Tetapi orang-orang yang tak mau memahami dia, yang paling penting capal dia tu, ya. Baik, pada malam diisra'kan, ya, Isra' yakni diceritakan perjalanan dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, perjalanan dia begitu. Okey, itu nama Isra', berjalan malam. Isra', perjalanan malam. Mi'raj dari bumi ke langit sana. Okey, itu Mi'raj. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, pada malam aku diisra'kan, aku melihat Musa, seorang yang berkulit sawo matang, berbadan tinggi dan rambutnya kerinting bagaikan seorang Syamu'ah. Dan aku melihat Isa, ya, sebagai seorang yang berdada bidang, posturnya tegap atau kekal kulitnya, merah agak keputih-putihan, sedangkan rambutnya ikal. Jadi ini gambaran yang diberikan kepada kita. Rasulullah bagi tahu yang dia lihatkan, ya. Namun Nabi Musa yang menariknya, dia dalam bentuk roh. Tetapi itu yang kita, yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Katakan bahawa roh itu ilmu hanya sedikit saja yang kita ketahui, terutamanya dalam persoalan-persoalan yang begini kena berdiri di atas dalil. Penting sangat berdiri di situ, ya. Sebab apa? Persoalan macam COVID, ya, kita bicara bab COVID, ya, mana bentuk COVID? Kalau tidaklah saintis keluarkan maklumat, kita pun tak tahu bentuk COVID, betul? Dan kalau tidak doktor yang membicara tentang COVID, kita tak tahu batas-batasnya. Maka berdiri di atas penerangan saintis dan doktor. Tu dia kaedah dia. Jangan nak masuk campur. Bila nak masuk campur, itu yang jadi kencing manis tu asalnya bab doktor. Ya, bab doktor yang menerangkan masalah kencing manis. Tiba-tiba masuk mak minah nasi lemak, mak me'ah, pak, semua masuk, ya, nak bercakap tentang kencing manis. Mentang-mentang lah mereka tu ada kencing manis, ya. Dan perubatan mereka mula mengambil perkara, bukan kita kata tak boleh bab perubatan tradisional, boleh, ya, tak menjadi masalah, bahkan kita suka. Tetapi berhati-hati dalam mencerita, kerana perubatan ini kadang-kadang tidak sesuai untuk seseorang, satu. Dan kedua, kadang-kadang bermasalah bila kita tidak ada dos yang ditetapkan. Ya, subhanallah, ini berkaitan dengan seorang sahabat saya, ustaz juga, kencing manis juga, ya. Lepas tu dia berubat minum air ketum, kan, cantik lah, kita kata itu terpulang lah. Sedangkan kita tahu orang-orang dulu pakai air ketum tu ada kegunaan dia, cara dia dan kerja-kerja dia. Lalu dia minum sehari 2 kali, dos dianya, ya. Lalu tak apalah, memang cantik, dia tunjuk kaki dia cantik. Dulu mula agak hitam kan, dah cantik apa semua. Berarti bahawa kesan tu ada. Tetapi lepas tu, nampak tak? Ini semua kesnya, semua nak jadi doktor, ya. Sekarang ni kita hadapi masalah semua nak jadi ustaz. Okey, itu yang sama, konsepnya sama. Maka akhirnya dicadang kat saya, oh, kita boleh excited lah kan. Tengok, kaki ustaz pun dah cantik. Baru nak beli, ya, baru nak beli sebotol tu, ya, dah order dah apa, tiba-tiba ustaz tu kena tahan di hospital. Apa hal pula, ya. Rupanya doktor tanya, ustaz ada makan apa tak? Ada, dia kata, air ketum. Banyak mana ustaz minum sehari 2 kali. Doktor kata, kalau ustaz kata seminggu 2 kali saya boleh terima. Tapi sehari 2 kali dengan ustaz, tak kerja berat, tak kerja apa, duk ceramah je, mana ada kerja berat, kan? Tahu tak ustaz? Buah pinggang mengecut. Sudahnya buah pinggang mengecut. Itu, ya, bukan kita kata tak boleh, kita ni boleh jadi doktor belaka kan. Tapi berhati-hati, bukan melalui pengalaman semata-mata. Dia benda-benda ni perlu kita mendapat penelitian dari pihak-pihak tertentu supaya terselamat. Akhirnya ustaz tu kena dialisis, tapi okeylah, nampak kuat dah balik, ya. Tapi ala kuliah nak ceritakan, berhati-hati, jangan semua nak dijadikan doktor sebagai hujah. Mak Limah, Mak Mina, Pak Kulub, semua tak boleh, ya. Rujuk kepada yang pakar.
Okey, begitu juga dalam bab agama, ya, kena rujuk kepada yang pakar, terutama di akhir zaman, orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu syaratnya, ya, baru agama kita terpelihara. Maka di sini Rasulullah SAW dah menceritakan tentang Isa dan Nabi Musa. Ya, roh ini, roh Nabi Musa itu bagaimana kedudukannya. Bila kita menyaksikan roh dia agak menarik. Masih lagi dalam menasihati, masih lagi kita melihat Rasulullah sembahyang kepada roh-roh para nabi itu dalam keadaan berzikir, memuji Allah, ya, mereka hidup di alam sana begitu keadaannya. Ada pun roh orang yang beriman lain keadaannya, roh-roh selain daripada para nabi dan para syuhada diceritakan mereka berterbangan seperti roh Ja'far ibnu Abdul Muttalib, ya, berterbangan di satu alam yang disebutkan syurga juga sebelum syurga yang di akhirat kelak. Jadi kedudukan mereka itu istimewa. Baik. Jadi kita lihat di sini Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari hadis Mujahid. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, aku melihat Musa, Isa dan Ibrahim. Adapun Isa berkulit merah ikal dan berdada lebar. Adapun Musa ia berkulit coklat jangkung dan berambut lurus. Ia seperti lelaki dari Zuk. Okey, ini gambaran-gambaran. Jadi Nabi Musa tu lebih kurang warna kulit kita ke? Sawo matang. Ya. Oh, boy. Jadi kita macam Nabi Musa lah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Musa ibnu Utbah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, satu ketika Rasulullah SAW menyebut tentang Al-Masih Dajjal di tengah-tengah kerumunan orang manusia. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta. Ketahuilah, Al-Masih Dajjal mata sebelah kanannya buta. Matanya seperti anggur yang menonjol. Dalam mimpi Allah memperlihatkan kepadaku di dekat Kaabah seorang berkulit coklat seperti warna coklat paling indah yang pernah dilihat pada kaum lelaki. Rambut telinganya menyentuh kedua pundaknya. Rambutnya meneteskan air. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang sambil bertawaf mengelilingi Baitullah. Aku kemudian bertanya, yakni pada Jibril, siapakah dia? Mereka menjawab, dia adalah Masih putera Maryam. Aku melihat seorang yang lain, bahagian belakang rambutnya sangat ikal, matanya buta sebelah. Ia sangat mirip seperti Ibnu Qattan. Ia meletakkan kedua tangan di pundak seorang sambil bertawaf mengelilingi Baitullah. Aku kemudian bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, Al-Masih Ibnu Dajjal, Al-Masih Dajjal. Okey? Jadi ini dua gambaran yang Rasulullah dapat daripada mimpi, dan mimpi para nabi adalah benar. Jadi gambaran yang diberikan kepada kita sifat Al-Masih Isa ibnu Maryam dan Al-Masih Dajjal. Ya, dua sifat. Kedua-duanya disebut Al-Masih. Kan? Dua-duanya disebutkan Al-Masih. Kenapa? Apa maksud Al-Masih? Ya. Al-Masih Dajjal, Al-Masih ibnu Maryam. Okey, Al-Masih dia perkataan masaha. Masaha maksudnya sapu. Okey. Kalau kita menyaksikan dalam ayat surah Ali Imran menceritakan bagaimana Nabi Isa mempunyai mukjizat dia, bila dia sapu je, ya, orang tu jadi sihat. Seperti mata buta disapu dia jadi sihat, penyakit sopak disapu dia jadi sembuh balik. Ya, itu pasal kesan sifat yang begitu dia digelar Al-Masih. Ya. Kemudian Dajjal kenapa dikatakan Al-Masih juga? Ada khilaf, ada pandangan, dua pandangan di situ. Yang pertama disebabkan satu mata dia buta seperti disapu. Okey, Al-Masih dia perkataan itu masaha, seolah-olah disapu. Dan yang kedua, di mana dalam qaul hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan dia seolah-olah mengelilingi dunia seperti penyapu yang menyapukan seluruh dunia. Begitu mudah dia kelilingi dunia. Jadi di situ datang perkataan Al-Masih. Ala kulli hal, ya, mana-mana pun tidak menjadi masalah selagi ada perbahasan dalam bab itu yang boleh kita pakaikan, kerana dia tidak ada kesan, maksudnya dari sudut perkara yang tidak perkara negatif dalam bab itu. Al-Masih. Okey, kemudian dan kedua-dua yang hadis kita bicarakan ini semuanya daripada hadis Bukhari dan Muslim ataupun Bukhari. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidullah dari Nafi'. Selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan
dari Ahmad bin Muhammad Al-Makki dengan sanadnya sehingga dari Salim dari ayahnya, ia berkata, tidak demikian, demi Allah, Rasulullah tidak menyebut Isa berkulit merah, tetapi baginda bersabda, saat aku tidur, aku bermimpi bertawaf di Kaabah, tanpa diduga ada seorang berkulit coklat berambut lurus dan dibopong di antara dua orangnya, rambutnya menitis atau mengucur air. Lalu aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, dia Al-Masih putera Maryam. Setelah itu aku menoleh, tanpa diduga seorang yang berkulit merah tinggi berambut ikal, mata sebelah kanannya buta seperti anggur yang menonjol. Aku bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, Dajjal, orang yang paling mirip dengan Ibnu Qattan. Okey, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengisyaratkan kepada kita secara kasar Rasulullah dah menceritakan sifat-sifat Dajjal. Dalam bab ini sifat-sifat Dajjal, matanya buta sebelah. Dan Rasulullah kata apa? Tuhan kamu tidak buta. Itu adalah perbahasan ulama-ulama dalam bab kalimah tidak buta itu. Ya, jadi kita tak bicara dalam bab ini, kita hanya bicara sifat Dajjal. Jadi apa-apa pun kalau muncul, cuma menjadi perbahasan dalam bab ini, apakah maksudnya buta itu, ya, dan apakah maksud mata yang satu itu yang sekarang kita tengok, ya, dalam kalau piramid yang ditunjukkan dalam wang kertas tu seolah-olah ada mata yang satu, ataupun cerita Lord of the Ring, ya, mata yang satu. Lepas tu kalau kita tengok dalam siri kartun-kartun zaman sekarang pun banyak cerita, ya, cerita tu kartun tu mata satu, ya, seolah-olah mengisyaratkan nak dinormalkan, normalisasikan kepada kita, ala biasalah mata satu tu, ya, mata satu. Tetapi ingat, ini adalah satu gambar bagaimana perkara ini diperluaskan untuk menyambut yang disebutkan makhluk Allah ini, Dajjal yang bermata satu, ya. Kita tengok cerita-cerita kartun tu mata satu. Saya memang tak bagi budak-budak tengok benda tu, dan memang tak ada TV pun. Kalau cerita ke apa ke, kita tak akan bagi, ya, jangan duk fokus benda-benda yang begitu. Okey. Az-Zuhri berkata, hadis tadi dari Bukhari, Ibnu Qattan adalah seorang dari Bani Khuza'ah yang mati pada masa jahiliyah. Sebelumnya telah disebut hadis Nawas Ibnu Sam'an. Isa lalu turun di Menara Putih di sebelah timah Damaskus, mengenakan dua pakaian bercelup minyak za'faran. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Saat ia menundukkan kepala, air menitis dari rambutnya, dan saat ia mengangkat kepalanya, muncul laksana butiran-butiran permata. Tidaklah seorang kafir mencium bau nafasnya melainkan pasti mati, dan nafasnya mencapai sejauh mata memandang. Ya, ini kelebihan Nabi Isa alaihissalam, kemunculan. Cuma yang menjadi perbahasan, orang kafir menciumnya mati itu, ya, kalimah mati yang digunakan itu apakah dia? Okey. Jadi adakah mati hakikat ataupun mati pengsan ke apa ke, wallahu a'lam. Cuma nak menceritakan Nabi Isa akan diturunkan dari langit oleh dua malaikat yang membawa turun kalau ikut hadis tu di Menara Putih yang kita saksikan orang membahaskan Menara Putih di Baitul Laham. Kemudian, ya, di waktu yang mana amat menarik sekali, dia turun dalam keadaan dipegang, dalam keadaan tunduk. Bila dia angkat tu, air seolah-olah macam mutiara yang keluar. Dahsyat, cantik, ya, seolah-olah mengisyaratkan Nabi Isa ni cantik, ya, subhanallah. Baik, inilah riwayat yang paling masyhur terkait dengan tempat turunnya Isa. Ia turun di atas Menara Putih timur Dimashq. Saya membaca, yakni Ibnu Katsir membaca dalam sebahagian kitab bahawa Isa turun di antara Menara Putih di sebelah timur Masjid Jami' Dimashq. Mungkin inilah riwayat yang terjaga. Dengan demikian, riwayat menyebut Isa turun di atas Menara Putih di timur Dimashq. Saya baca Dimashq, ya, Damaskus. Lalu perawi mengungkap riwayat ini seperti ia difahami. Di Dimashq sendiri tidak ada menara yang dikenali sebagai menara timur selain menara yang ada di timur Masjid Jami' Umawi. Okey. Inilah yang lebih tepat kerana Isa turun setelah iqamah solat dikumandangkan. Lalu imam berkata kepadanya, wahai imam kaum muslimin, wahai roh ciptaan Allah, majulah. Isa berkata, kamu yang maju kerana iqamah
solat dikumandangkan untukmu. Riwayat yang lain menyebutkan kalian amir satu sama lain dan Allah memuliakan umat ini. Ya, ini di antara asar yang diceritakan bila Nabi Isa turun, yang dikatakan di waktu subuh ataupun dikatakan al-muhim sebelum solat berlaku. Maka bila iqamah tu, orang dah kenal dah dia tu Isa. Menunjukkan kepada kita dikenali ianya itu Isa dan disuruh jadi imam. Ya, secara otomatik orang faham dia itu Isa. Dan ini dikaitkan kerana waktu itu imam yang dikatakan imam itu lebih cenderung kepada Imam Al-Mahdi. Ya, Imam Al-Mahdi. Kerana peristiwa itu berlaku selepas beberapa pertembungan yang dahsyat, pertempuran yang dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, ya, agak menggerunkan kita di saat-saat yang begini, agak menggerunkan sebenarnya peristiwa yang akan berlaku selepas ini, agak menggerunkan kita pertembungan, peperangan, ya, yang dikatakan kalau kita tengok cerita semenjak-menjak ni Armageddon kan, yang disebutkan begitu, peperangan yang besar, maka dikhawatiri perang itu akan berlaku. Ya, jika berlaku peperangan ini adalah satu peperangan yang dahsyat, ya, peperangan pertembungan yang dahsyat, yang lebih teruk daripada perang dunia pertama, dunia kedua, kerana dengan disebabkan apa, teknologi yang ada pada zaman sekarang. Okey, kita lihat bangunan menara ini direnovasi pada masa kami, yakni pada tahun 741 Hijrah dengan batu-batu putih. Dana pembangunan menara ini bersumber dari kaum Nasrani yang membakar menara yang digantikan dengan menara baru. Mungkin ini termasuk salah satu mukjizat kenabian yang nyata kerana Allah menakdirkan pembangunan menara putih dari dana kaum Nasrani hingga Isa putera Maryam turun di atasnya lalu membunuh babi, mematahkan salib, tidak menerima pajak dari mereka. Namun siapa yang masuk Islam, keislamannya diterima, dan jika tidak mau masuk Islam, ia dibunuh. Ya, ini satu perkara yang kita perlu teliti baliklah. Kerana dia bukan tabiat begitu, ya, tak masuk Islam dibunuh kan, bukan begitu. Ya, ini dikaitkan dengan satu kalimah yang kena lihat bagaimana, apakah yang dimaksudkan, atau penterjemah ini ada masalah dalam terjemahan dia. Kerana Islam bukan begitu, ya, tak masuk bunuh, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Ya, kalau dikata bunuh babi kita boleh terima, tetapi maksudnya membunuh manusia tidak. Kerana apa? Kerana kita menyaksikan bila dunia nak kiamat, orang Islam dimatikan, yang tinggal orang kafir kan. Berarti bagaimana boleh kata tak masuk Islam dibunuh? Okey, isyarat ni berbahaya, takut disalahartikan. Okey, seperti itulah Isa menguasai orang kafir di bumi saat itu. Hadis ini mengkhabarkan apa yang akan dilakukan Isa dan syariat yang ia terap kala itu, kerana Isa semata memutuskan perkara sesuai dengan syariat Islam yang suci. Disebutkan dalam sejumlah hadis sebelumnya bahawa Isa turun di Baitul Maqdis. Riwayat lain menyebut di Jordan. Riwayat berbeza menyebutkan tanda-tanda kaum Muslim. Ini disebabkan dalam sebahagian riwayat Muslim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Jadi ini di antara perkara yang diperbahaskan. Jadi apa-apa pun kita dah tahu dah kedudukan Nabi Isa akan turun. Sebelumnya telah disebutkan muka surat 244, sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Abdul Rahman bin Adam dari Abu Hurairah, iaitu Isa pasti turun. Okey, kerana perkara ni adalah kewajipan kepada kita. Itu yang jadi isu pada tahun berapa ya? Tahun 70-an. Ya, tentang buku tarikh. Ya, dalam istilah kita dulu apa? Dulu tarikh, sejarah lah. Ya, yang mana apabila darjah 6 kalau tak silap berkaitan dengan masalah Isa, ya, di mana dia menjadi silibus bagi sekolah rendah. Dan bila silibus sekolah rendah yang belajar tu orang Islam, orang Kristian, bila tang Isa berbeza. Orang Islam tidak beriktikad Isa dibunuh, orang Kristian beriktikad Isa dibunuh, disalib kan. Disebabkan itu isu. Saya teringat waktu tu darjah 6 begitu isu, bukan isu kita, isu pendidikan. Akhirnya subjek itu maksudnya bab itu dihapuskan. Okey, dihapuskan. Kenapa? Iktikad bagi ahli sunnah Isa itu diangkat ke langit. Bagi orang Kristian Isa itu dibunuh. Okey, itu je beza. Baik. Isa pasti turun. Apabila kalian melihatnya, kenalilah ia dengan perwatakan sedang,
kulit dominan merah keputihan, mengenakan 2 pakaian yang dicelup dengan debu merah, rambutnya seakan-akan menitis air misk, tidak basah. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak yakni riba, menyuruh manusia menuju Islam. Pada masanya Allah membinasakan seluruh umat kecuali Islam. Pada masanya Allah membinasakan Al-Masih Dajjal. Setelah itu rasa aman menyebar di bumi hingga singa-singa meruput bersama unta, kawanan macan bersama sapi, serigala-serigala bersama kambing, dan anak-anak bermain dengan ular. Isa bertahan selama 40 tahun. Setelah itu diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Okey. Dalam bab ini kita melihat apa yang diceritakan secara kasar hadis yang diriwayat oleh Ahmad, bagaimana kedudukan Isa memerintah di muka bumi ini, dan itulah zaman kemuncak keamanan selepas zaman khilafah Ar-Rasyidin, zaman Umar Abdul Aziz. Maka kita menyaksikan juga zaman pemerintahan Islam, keamanan yang masih terkawal, dan akhirnya kehancuran ummah dan zaman pergolakan zaman sekarang ini. Dan kemuncak zaman keamanan adalah zaman Isa alaihissalam. Mana bukti keamanan dia? Menunjukkan dalam peristiwa ini makanan cukup, segala-galanya cukup. Bukan kita je yang cukup, bukan kita je yang cukup, binatang-binatang pun cukup. Oleh kerana itu, bila hadis ini mengisyaratkan singa-singa bersama-sama dengan unta, adalah tidak logik dari akal kita. Tetapi bila hadis membicarakan, dia akan datang logik. Singa-singa, serigala bersama kambing-kambing, berarti mereka sendiri dah kenyang, tak ada apa-apa. Rezeki mereka ada, dan mereka pun tidak menjadi masalah. Hatta kita menyaksikan kanak-kanak bermain dengan ular. Okey. Itu di antara gambaran yang diberikan. Tapi zaman sekarang pun kita dah mula menyaksikan orang dah bermain dengan singa. Di Dubai sana, bela singa pun, bela harimau, bela berbagai-bagai lah. Sampai ke muncak kita tengok buaya pun dia bela, hyenas pun dia bela, kan? Untuk apa Tapi bila dia bela binatang ni, tabiat dia bila dibela dari kecil, dia ingat kita lemak dia, jadi dia manja. Dia tak akan usik kita. Tapi tengok, bergantung pada pemakanan dia. Bagaimana dia buat kita pun tak tahu. Tapi apa yang berlaku di Imarat sana, itulah yang berlaku sebahagian daripadanya. Dalam peristiwa Isa ini lain sedikit, kerana kedudukannya ular tu tidak mematuk dah. Ular itu tidak mematuk, berarti dia tidak ada keperluan, dia tidak ada perasaan takut, dan tidak ada keperluan untuk dia patuk. Subhanallah. Dan selama berapa tahun ini menjadi pembahasan. Dalam hadis ini mengatakan 40 tahun. Kalau 40 tahun, Jasin, kita ni dah mati ke kan? Wallahu alam. Kalau kita muda lagi 20 tahun ke 30 tahun mungkin ada lagi ni kot. Tapi kalau sekarang dah, kalau umur kita 50, 60, ini tak muncul lagi. Kalau muncul, wallahu alam. Ala kulli hal, ini merupakan khabar kepada orang-orang yang akan datang, supaya ambil sebagai inisiatif yang terbaik untuk menjadi pengikut Isa alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daud yang di atas dengan matan yang sama, bukan mata yang sama, matan yang sama. Dalam hadis itu disebutkan bahawa Isa bertahan di bumi selama 40 tahun. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Umar bahawa Isa bertahan di bumi selama 7 tahun. Kedua riwayat ini rumit, kecuali jika 7 tahun dalam riwayat Ibnu Umar diartikan sebagai lama keberadaannya setelah ia turun, ditambah lama keberadaan di bumi sebelum diangkat ke langit, yang saat itu berusia 33 tahun menurut pendapat masyhur. Okey, ini pun jadi khilaf dalam bab masa dia. Masa dia, adakah waktu dikatakan dia diangkat ke langit umur dia 33 tahun. Jadi kalau 33 tahun, riwayat Sadina daripada Muslim itu mengatakan 7 tahun, berarti dia wafat pada usia 40 tahun. Satu. Dan kedua, kalau dia sebut hadis itu 40 tahun,
Ya, 40 tahun berarti waktu dia wafat itu umur dia 40 tahun. Campur waktu dia hidup bermula daripada lahirnya Maryam, maka sampai hari di kemenangan Islam dan diwafatkan, maka umur dia 40 tahun. Jadi itu menjadi perbahasan lah. Ya, ala kulli hal, tak penting bagi kita secara kasar, bukan apa tak penting tu, jangan kita membahaskan suatu khilaf para ulama yang begini. Yang penting Isa akan turun menjadikan dunia ini aman. Disebutkan dalam kitab sahih bahawa Ya'juj wa Ma'juj muncul di masa Isa, dan Allah membinasakan mereka dalam satu malam berkat doanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan disebut selanjutnya. Diriwayatkan Isa berhaji selama keberadaan di bumi setelah ia turun. Masya Allah, Nabi Isa akan haji. Ya, pergi haji. Tahun ni ada yang pergi haji? Batu Sunnah ada yang pergi haji tak? InsyaAllah Allah pemudahkan. Ya, saya akan pergi haji. InsyaAllah. Bersama MKM. Sebagai mutawif lah. Okey. Jadi ini kalau betul-betul Nabi Isa turun waktu saya boleh jadi mutawif lagi. Ui, sonok tu. Ya. Sonok. Sewaktu saya di Mekah pun dahulu, waktu tahun 98 macam tu, bercita-cita nak jumpa imam-imam yang besar. Tapi waktu tu Imam Syekh bin Baz dah meninggal, Syekh Albani dah meninggal. Tinggal Syekh Saleh Utsaimin saja. Ya. Syekh Saleh Utsaimin saja yang tinggal, dan jumpa. Alhamdulillah dapat sekali ya, berjumpa dengan dia, jalan dengan dia, cium dahi dia pun. Alhamdulillah. Baik. Al-Qurtubi menyebutkan dalam bab peperangan besar di akhir kitab At-Tazkirah karyanya tentang kondisi akhirat, Isa meninggal di Madinah, lalu ia disolati di sana, dimakamkan di kamar Nabawi. Al-Hafiz Abu Qasim Al-Asaki menyebutkan riwayat ini. Ya, dikatakan Nabi Isa pun meninggal di Madinah dan dimakam dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa Tirmizi meriwayatkan hadis dari dalam Al-Jami' dari Abdullah bin Salam. Ia menyebutkan dalam kitab keutamaan dengan riwayatnya sampai kepada Abdullah ibn Salam dari ayahnya, dari kakaknya. Ia berkata, ciri-ciri Muhammad disebutkan di dalam kitab Taurat, dan Isa putra Maryam dikuburkan bersamanya. Ya, Abu Maudud berkata di kamar Nabi masih tersisa tempat untuk satu makam. Hadis ini hasan gharib. Demikian halnya dikatakan oleh Utsman ibn Dahha, namun menurut yang masyhur namanya adalah Dahha ibn Utsman Al-Madini At-Tujaini. Berkata Tirmizi tidak menyebut hadis ini. Ya, menjadi perbahasan. Ala kulli hal, bila kita tengok dalam perbahasan, kita ketepikan dulu biar para ulama yang mengupaskan. Kita dalam kelas yang begini kita teruskan saja. Baik, pada pelajaran yang lepas kita dah bagi tahu tentang bagaimana kedudukannya bila munculnya Imam Mahdi, munculnya Isa. Bila munculnya Isa, munculnya Dajjal. Bila munculnya Dajjal, turunnya Isa. Bila turunnya Isa, maka munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini 4 perkara yang berturut-turut. Ada pun yang lain, macam terbit matahari sebelah barat, keluarnya dabbatul ard, keluarnya dukhan, asap, itu tak tahu. Ya, kita tak tahu secara kasar di mana awal ke akhir, tapi saya mengisyaratkan jangan bicara yang awal ke akhir, bicarakan kedudukan iman kita dan ke kita bertaubat. Ya, takut-takut bila terbit matahari sebelah barat, waktu tu tak ada nak bertaubat, rugi kita. Ya, rugi sangat-sangat. Sangat-sangat. Kenapa? Waktu tu kita menyaksikan orang yang tak bertaubat, orang yang tak beramal sebelum itu, bermula mereka nak beramal, nak mengikhlaskan, tetapi ianya tidak laku, ya, tidak diterima oleh Allah. Itu pasal bila hadis yang berkaitan bersedekahlah kamu sebelum sampai satu hari kamu bersedekah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, orang tak mau terima. Ya, dalam riwayat yang lain disedekahkan emas pun orang tak nak terima. Emas, kan? Bahkan dikatakan kalau kamu datang semalam aku terima, tapi hari ini dah tak terima. Kenapa? Menjadikan perbahasan ulama di situ, dia terbahagi kepada beberapa penafsiran. Yang pertama, disebabkan waktu pemerintahan yang dikatakan aman itu harta melimpah ruah. Melimpah ruah harta. Maksudnya kalau kamu nak emas aku lah, aku letak bawah bantai itu banyak lagi. Ya.
Tak payahlah, terima kasihlah banyak-banyak. Begitu sekali, sampai tahap begitu. Tak nak, apa bagi pun tak nak. Berarti sedekah, pahala sedekah terpotong, terhenti. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, mungkin salah satu tanda terbit matahari sebelah barat itu, ya, tanda kiamat yang besar. Maka orang kata, buat apa kami nak ambil? Tak nak, buat apa? Dunia dah nak kiamat. Buat apa kami harta yang begitu lagi? Macam seorang tu bila doktor kata, ya, kamu kanser tahap 4, dijangka hidup hanya sebulan. Ya, waktu tu bagi apa kat dia? Oh, nak ambil apa ni, BMW aku, ambil banglo aku, hadiah kat kamu. Dia nak tak? Agak-agak lah. Tak nak. Dia nak nyawa. Kalau kamu bagi aku nyawa, aku nak. Bagi tu dah buat apa? Dia hanya tinggal sebulan, nak buat apa lagi? Ya, begitulah kedudukan bila dia tengok matahari dah terbit sebelah barat, buat apa lagi aku harta ni? Dah confirm kiamat. Maklumat dah ada. Ya, confirm kiamat. Maka waktu tu mereka tidak mahu menerima sedekah. Jadi bersedekah itu ya Rasulullah kata, bersedekah sebelum sampai satu hari kamu bersedekah, orang tak nak terima. Ya, sedekah, buat kerja amal. Jangan simpan-simpan. Okey, maka itu di antara perkara yang penting untuk kita, ya, memahami tentang peristiwa akhir zaman. Okey, munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud muncul pada masa Isa putera Maryam setelah ia membunuh Dajjal. Allah kemudian membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Isa terhadap mereka. Allah berfirman, ya, ini berkaitan dengan kisah Ya'jud wa Ma'jud, diceritakan dua tempat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-96, 97, dan yang kedua dalam surah Al-Kahfi, ya, kisah Ya'jud wa Ma'jud, kisah Iskandar ataupun Zulkarnain, ya, bagaimana dia membuat benteng Ya'jud wa Ma'jud. Ya, peristiwa ini pun menarik, ya, amat menarik. Bukan menarik apa, menggerunkan bagi kita di akhir zaman. Kenapa? Teknologi yang dimiliki oleh barat begitu dahsyat. Projek misalnya NASA dia tu kan, projek angkasa raya dia dengan satelit yang digunakan, ya, secara kasar benda tu dah dia tahu, benda tu boleh dikesan dengan projek yang ada. Okey, tapi ala kulli hal hanya Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Okey, Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'jud dan Ma'jud dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji Allah yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Allahu Akbar, ya. Okey, baik. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa, ya, Ya'jud wa Ma'jud itu benar. Dia adalah dua kelompok. Ya'jud satu, wa Ma'jud, wa tu, dan Ma'jud satu kelompok lagi. Dan dia adalah keturunan dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang dibahaskan oleh ulama, yang keturunan Sam, Yafis, lepas tu apa lagi seorang, ya, Sam, Yafis, dah lupa dah. Ala kulli hal, salah satu keturunannya itu muncul Ya'jud wa Ma'jud, dan sifat dia adalah sifat yang ganas, ya, ganas, dan bukan macam cerita Lord of the Ring tu kan. Lord of the Ring tu dia tunjuk grup-grup yang ganas tu kan, bukan begitu. Tapi ganas tu begitu, tetapi bentuk dia bukan begitu. Bentuk dia manusia yang ganas, ya, yang tidak bertamadun, yang bersifat membunuh, yang segala-gala. Itu disebutkan dalam peristiwa Zulkarnain, ya. Okey, jadi oleh kerana itu
seolah-olah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain ini berada di kawasan yang tinggi, yang menjadi perbahasan. Ada yang mengatakan Tatar itu dahulu, tetapi tidak. Yang kita tidak nampak disebabkan ulama-ulama membahaskan, mengatakan tidak nampak unsur-unsur itu. Bahkan orang-orang Mongolia ataupun Tatar pada ketika itu masuk Islam, kan? Okey. Dan ada yang mengatakan kawasannya di Armenia, di bahagian Europe sana. Wallahu alam, ala kulli hal itu urusan Allah, tetapi yang kita nampak mereka itu berada di kawasan tinggi kerana dia yang silun itu turun seperti turun air, ya. Air mengalir, berarti kuat ni, laju ni, ya. Dan tabiat mereka merosakkan kerana mereka berada di satu alam yang lain. Bila Allah buka tembok tu, mereka masuk ke alam yang macam inilah, ya. Mana mereka tahu kereta, mana mereka tahu motor, ya. Saya agak tertarik dalam bab ini, ya. Waktu kami belajar di Pakistan tu, waktu Rusia masuk ke Afghanistan tu, ya, rupanya di kalangan mereka ni adalah orang yang duduk pendalaman, macam orang Badawi lah, duduk pendalaman, tak tahu arti luar, arti negeri luar ke apa, tak tahu, ya. Yang tahu dia, mereka tu ialah perkara mereka itulah, kambing mereka, keluarga mereka, kambing mereka, keluarga, itu je, ya. Pasal budak tu cerita, ya, dah jadi ustaz besar, belajar Madinah budak tu, dia cerita, kami waktu tu, dia kata, tak tahu apa-apa, dengarlah perang, tapi tak sampai kawasan kami ni. Tapi satu hari tu datang mujahidin, dia bawa truk, kan. Kami punya takut, semua lari nyorok. Pasal apa? Binatang apa ni? Itu rupanya masuk pakai truk tu, dia kata binatang apa, semua nyorok balik bukit, pegang batu, kan. Pegang batu, tunggu kok dia mengaum ke apa ke, ya, nak baling je. Sampai perlu orang tertanya-tanyalah, tapi hakikatnya ialah begitulah kedudukannya. Alhamdulillah, ya, baru mereka tahu itu truk, itu apa. Macam zaman dahulu, ya, yang dikatakan burung besar, Garuda, itu tok saya cerita zaman Jepun, kan. Orang jadi terkejut, apa tu, ya, kapal terbang, kan. British datang tu dengan kapal terbang, boom, kata, kata. Okey, nak cerita zaman dahulu memang begitulah kedudukannya, tak nampak apa-apa. Dan mereka, Ya'juj wa Ma'juj ni makhluk yang tak dibukakan. Benda-benda yang begini, itu pasal bila dia turun sahaja, dia nampak benda pelik-pelik, habis dihancurkan. Dia tak reti nak guna. Dan yang dikatakan kolam air itu, tasik yang besar tu, rosak, hilang, kering. Pasal apa? Kenahan, bukan minum je, dihancurnya. Ya, apa dam tu, kan, habis dihancurnya. Ni dia Ya'juj wa Ma'juj kalau nak kenal dia. Ya, jenis perosak di muka bumi. Okey, jadi kita lihat apa yang berlaku dalam bab ini. Allah dah cerita yang pertama ni, tapi saya agak tertarik ayat yang berikut tu mengatakan orang kafir, seolah-olah waktu itu adalah taubat tidak diterima. Adakah waktu itu? Itu yang menjadi perbahasan ulama. Adakah terbit matahari ataupun keluar tanda besar yang 4 ini? Ya, Imam Mahdi, Dajjal, Isa dan Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu alam. Tu saya katakan jangan tunggu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian surah Al-Kahfi kita baca terjemahan dia. Kemudian ini kisah antara Zulkarnain dengan kabilah, ya. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapati di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami perbicaraannya. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerosakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayar imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerah Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka.
Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj berbaur antara satu dengan lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Okey, itu dia sejarah Ya'juj wa Ma'juj yang dikurung. Dengan arti kata lain, dia berada di dua kemuncak, di antara dua kemuncak bukit gunung, ya, bukit kecil gunung. Dan teknologi yang Allah bagi itu, pasal kaum ini mengatakan dia kenal siapa dia nak Iskandar Zulkarnain, lalu dia minta bantuan dan nak bagi upah. Lalu Zulkarnain kata apa? Apa yang Rab, kalimah Rab ini amat penting tuan-tuan dan perempuan. Saya suka bila dia tulis Rab tu supaya kita faham bahawa Allah hebat. Allah yang memberikan segala-gala kehebatan, kekuatan. Ya, dia buat apa saja. Kalau kita sebut Tuhan, kadang-kadang tak berapa nak faham elok. Ya, sebut ilah kita tahu dah Tuhan juga, Rab Tuhan juga, tapi kita tak dapat nak membezakan. Sedangkan bila disebut Rab itu, bahawa kekuatan yang sebenar adalah milik Allah. Kedahsyatan, kehebatan, keagungan, semua milik Allah. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain. Zulkarnain kata, apa yang Rab aku beri lebih afdal, lebih baik, dan aku bukan buat dinding saja, tetapi dinding yang berbentuk perisai yang akan mempertahankan kamu. Dahsyat, ya. Teknologi ini teknologi yang cukup hebat, yang diambil pakai sampai sekarang. Orang nak buat rumah ke bangunan ke apa, mesti guna besi, ya, mesti guna pasak besi itu, kerana dia merupakan satu kekuatan. Maka dibina dinding di antara dua dinding, di antara dua gunung. Dahsyat, ya, besar tu, bukan kecil, besar, tak boleh nak gambarkan. Tetapi di antara dua tu, ya, binakan, berarti mereka tu terpencil duduk dalam tu sampai hari yang akan terbuka ni nanti, yang pernah kita bicarakan kisah lalu. Dahsyat tuan-tuan dan puan, boleh bayang bagaimana mereka terkumpul. Start beribu tahun dah. Berapa? Kalau Rasulullah 1400 tahun, di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 1000 tahun, berarti lebih kurang 2000 tahun dah mereka duduk dalam tu. Ya, kerana mereka kisah Zulkarnain ini muncul selepas zaman Nabi Isa. Okey, oleh kerana itu selepas zaman Nabi Isa, Zulkarnain dia tidak dikategorikan nabi, kerana tidak ada nabi selepas Nabi Isa dinaikkan ke langit. Maka lebih kurang 2000 tahun. Bayangkan 2000 tahun dah merenyut, kata orang Perak, ya, betul ke merenyut? Ya, dah banyak budak-budak, anak-anak tu. Ya, anak-anak dah berbagai-bagai, dah penuh tu, dah penuh sekarang ni. Cuma nak tunggu keluar je. Tak ada jalan keluar. Ya, itu pasal apabila Rasulullah menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan seolah-olah ternampak aku bagaimana bila lubang tu dah terbuka, Ya'juj wa Ma'juj keluar tu, ya, meloncat-loncat. Dia ceritakan macam mana kita main lari-lari, orang tu tunduk macam rokok, kita pun meloncat atas, kan, loncat atas dia, begitu. Begitulah, ya, dikisahkan bahawa Ya'juj wa Ma'juj keluar sambil tarik, meloncat keluar, tarik keluar. Dan ini kisah dia. Kisah Zulkarnain dan pembangunan tembok dari besi dan tembaga di antara dua penggunungan hingga menjadi satu dinding penghalang sudah kami sebutkan dalam kitab tafsir. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku yang menghalangi antara kamu yang berbuat kerosakan di bumi dengan manusia. Kaum yang berbuat kerosakan di bumi dan manusia. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, iaitu apabila Rabb Allah telah mentakdirkan dinding tersebut runtuh, ia membuatnya rata dengan tanah, dan janji Tuhanku itu yang benar, iaitu runtuhnya dinding penghalang itu pasti terjadi. Dan pada hari itu kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj berbaur antara satu dengan lain, iaitu mereka
mereka dengan cepat berjalan ke setiap dataran tinggi. Tidak lama setelah itu sangkakala kematian ditiupkan seperti Allah sampaikan dalam ayat lain. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tanah yang tinggi. Ini ayat yang kita baca tadi. Okey, dalam hadis terkait muncul Dajjal dan turun Isa sudah kami sebutkan sebahagiannya tentang kisah Ya'juj wa Ma'juj dari riwayat Nawas ibnu Sam'an. Baik, sekarang kita tengok tajuk kecil tu, isyarat kenabian tentang keburukan kian mendekati bangsa Arab. Ya, keburukan kian mendekati ini bicaranya di zaman Rasulullah ni. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Zainab bin Jahsy, Nabi satu ketika bangun dari tidur dengan rona, mukanya merah sambil berkata, La ilaha illallah, celaka bangsa Arab kerana keburukan yang kian mendekat. Pada hari tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Ya, bila melingkarkan jari mengisyaratkan angka 9, 10 atau 100 dikaitkan kepada beliau, apakah kami binasa sementara di antara kami ada orang yang soleh? Baginda menjawab, ya, jika banyak keburukan. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahawa Ya'juj wa Ma'juj dalam proses membuka dinding tersebut. Dalam kisah 1444 tahun yang silam, apabila Rasulullah terbangun daripada tidur, Zainab bintu Jahsy menceritakan muka dia merah dalam keadaan ketakutan. Dia kata, celakalah Arab. Kerana apa? Kerana lubangnya berbentuk begini lebih kurang. Yang disebutkan dalam hadis, Ya'juj wa Ma'juj cuba congkel lubang tu dan terbuka begini. Dan dalam riwayat yang lain menceritakan yang lebih lanjut, dia dah dapat buka, berarti dah nampak kat luar sana. Lalu dikatakan, esok kita buat. Bila datang esok, lubang tu dah tertutup balik. Kan? Itu rahmat Allah. Lalu mereka congkel lagi, korek. Buka balik macam tu sampai esok malam. Esok kita buat balik, kan? Begitulah tiap-tiap hari yang sampai dalam hadis tu menceritakan sampai salah seorangnya berkata, bila dah esok dah siap besar tu, dia mengisyaratkan dengan izin Tuhan langit. Kalimah itu insya-Allah dalam bahasa kita. Ya, bahasa Arab insya-Allah. Esok kita datang. Tapi dia tak sebutlah insya-Allah. Dia sebut dalam bahasa dia yang tak difahami. Apa dia? Kita bukan semua faham. Bahasa Cina pun tak faham. Ni orang rumah je satu. Ya, bahasa India, Tamil pun tak tahu apa. Jadi bahasa dia lagi lah, cuma dia sebutkan seperti insya-Allah, seolah-olah mengisyarat Tuhan di langit. Ya, dengan izin Tuhan langit kita buka. Kalimah itu menyebabkan lubang itu kekal. Dalam hadis mengatakan kekal. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kalimah-kalimah yang Allah bagi kepada kita melalui lisan Rasul sebenarnya dahsyat tau, dahsyat, hebat. Tapi kita kadang-kadang tak rasa, Allah dah biasa, rasa tak rasa apa-apa. Saya pernah cerita tentang apa yang ahli sihir tu, kan, yang dia tahu tak lalat orang perempuan tu. Dia tengok budak yang hafal Quran saja sikit, baru satu juzuk hafal sajadah, hafal surah Ar-Rahman, itu je rasanya, Ad-Dukhan. Dia dah nampak budak ni hebat, dia kata. Hebat budak ni. Sedangkan berhafal sikit je, ya, menunjukkan ada kelebihan pada ayat-ayat Allah. InsyaAllah kita saksikan kalimah insyaAllah memainkan peranan macam di antara dalam surah Al-Kahfi, surah Nun, kita saksikan kalimah itu disebut insyaAllah. Masya Allah, ya. Baik, letih ni. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj disebutkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Tawis, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah bersabda, futihal yauma min radmil Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi aqada biyadihi tis'in. Pada hari ini tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau melingkari jari-jari mengisyaratkan angka 90. Angka 90, macam mana angka 90? Ya, kita pun tak erti. Ini kena ambil perawi hadis diambil macam ni ke?
ke macam ni. Apa pula kan, macam ni lebih kurang lah ya. Tapi nak menceritakan lubang tu dah terbuka ya. Subhanallah. Kemudian kalau mengikut hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis ni, tapi hadis ni agak gharib sedikit, hasan gharib, namun kita bacakan juga kerana dia ada sedikit ni. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melubangi dinding penghalang setiap hari. Itu dia yang kita kata. Namun dia, kedudukan hadis ni diriwayatkan oleh 4 imam, 3 imam, Tirmizi. Okey. Baik. Hingga ketika mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kembalilah ketika melihat cahaya matahari. Hingga ketika mereka melihat cahaya matahari. Dalam riwayat mengatakan dia telah gelap. Kembalilah kalian, esok kalian akan berhasil melubanginya. Okey. Hingga ketika mereka tidak melihat cahaya matahari. Kalau ikutkan, yang maksudnya masuk malam. Okey. Dinding kemudian kembali tertutup seperti sedia kala. Kembalilah kalian, lalu esok kalian akan berhasil melubanginya. Dinding kemudian kembali tertutup kuat seperti sedia kala. Hingga ketika masa mereka tiba dan Allah berkehendak membangkitkan mereka itu muncul, mereka melubangi. Hingga ketika mereka melihat cahaya matahari, pemimpin berkata, esok hari kalian akan berhasil melubanginya, insya-Allah. Insya-Allah kalimah tu. Okey. Ia menyebut insya-Allah. Mereka kemudian kembali dan dinding rupa kondisi dinding sama seperti saat mereka tinggalkan malam tadi. Mereka melubangi dan mereka berhasil keluar lalu meminum air hingga habis. Manusia berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Ya'juj dan Ma'juj melesak anak panah ke langit. Lalu Allah mengirim cacing-cacing ke tengkuk mereka hingga mereka semua mati kerananya. Yang dimaksudkan mereka memanah ke langit, apa dia? Mereka nak memanah Allah di langit. Ya, begitu sekali. Kenapa? Tabiat golongan ini menunjukkan golongan-golongan ini bongkak, golongan-golongan ini sombong, golongan-golongan ini hampir seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Dan kenapa? Tu Namrus, Fir'aun kata apa? Ya Haman, binakan aku sebuah bangunan yang tinggi, aku nak tengok Tuhan Musa ke langit. Ya, Namrus pergi panah ke langit. Dan di sini juga Ya'juj wa Ma'juj memanah ke langit kerana apa? Nak membunuh Tuhan atas perkara yang begitu. Okey, jadi kita menyaksikan dalam hadis ini mengisyaratkan bagaimana kedudukan Ya'juj wa Ma'juj ya berada di muka bumi. Ya, peristiwa Ya'juj wa Ma'juj ya berada di muka bumi tidak lama. Kenapa? Kerana selepas itu ya Ya'juj wa Ma'juj akan dibunuh oleh binatang-binatang yang Allah hantarkan. Jadi insya-Allah kita dah lihat bagaimana kedudukannya, kisah yang berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj ini. Jadi dia hanya ada beberapa cerita saja yang lain. Namun bercampur-campur juga hadis dia. Ala kulli hal, secara kasar ya kedudukan Ya'juj wa Ma'juj bergerak ke muka bumi, dan di waktu itu maka semua keadaan dunia kawasan Ya'juj wa Ma'juj muncul itu dalam keadaan tidak stabil. Dalam riwayat menceritakan akhirnya Nabi Isa alaihissalam sendiri terpaksa berundur ke Bukit Tursina ya untuk sambil berdoa kepada Allah. Kesan doa itu maka Allah turunkan ya makhluk dia untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Nanti kita akan sampai pada bab itu pada pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhentikan sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan nak jawab? Ustaz. Ya, nak. Manusia ganas. Ya, manusia ganas. Kalau kita tengok balik Barbarian. Kalau ikut begitulah. Tapi Barbarian dulu, sekarang tak ganas dah.
mana yang Ayub dan Bajuk dibina tembok oleh Iskandar Zulkarnain. Ya. Kalau dua gunung, mereka tu beranak pinak tak mati-mati sehingga sekarang. Yang terlalu ramai bila dia mati dibunuh oleh cacing-cacing. Nak putuskan ketika mereka itu macam manusia biasa, mati hidup. Cuma bila macam kita lah, ya, makin lama makin membiak. Mati ada yang mati, membiak. Lepas tu apa yang paling penting, selepas mereka keluar tu, mereka lawan Nabi Isa dan mereka nak melawan Allah. Di situ Allah utuskan, sampai mereka mati. Kat mana tempat Ustaz? Itu yang menjadi perbahasan, wallahu a'lam. Cuma saya agak tertarik dengan cerita-cerita yang diberikan, yang dikatakan di Himalaya, ada yang katakan di Armenia. Armenia pun agak menarik dengan apa yang diketengahkan maklumat-maklumatnya. Armenia tu dekat Rom Ustaz? Ya, dekat Rom. Wallahu alam. Kok ada di antara kita yang boleh mengkaji lebih, pergi ke sana. Baik, wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma aje kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.